jelaskan sedikit berkenaan dengan gerak kerja pemilihan tokoh dan pelaksanaan sesi temu ramah bersama tokoh yang dipilih kumpulan kami. Baik, ianya bermula pada 14 Ogos 2022 Ahad. Di dalam aplikasi WhatsApp, kami telah berbincang sesama kumpulan berkenaan pemilihan tokoh yang sesuai untuk sesi temu ramah. Kumpulan kami telah bersetuju untuk memilih tokoh yang merupakan Hakim Mahkamah Rendah Syariah yang sedang berkhidmat di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Untuk sesi temu ramah ialah Yang Arif Tuan Nur Faiz Afzal bin Abu Bakar yang merupakan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Selangor yang sedang berkhidmat di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Pemilihan beliau sebagai tokoh, beliau mula berkhidmat sebagai pegawai syariah di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM dan ditempatkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada Jun 2009 hingga 2013. Pada tahun 2014, beliau telah dilantik menjadi hakim. Soalan yang pertama, adakah tafsiran Islam dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan hanya terhad kepada upacara rasmi dan adat istiadat agama sahaja? Pada pendapat saya lah, dia tidak dia Islam ni dia dalam perlembagaan, dia harus ditafsirkan secara meluas dan sesuai dengan konsep Islam sebagai satu sistem hidup yang lengkap. Okey, untuk soalan yang kedua tuan, penubuhan mahkamah syariah menunjukkan bahawa kedudukan Islam dalam perlembagaan kita adalah sangat istimewa. Apa pandangan tuan mengenai hal ini? Okey, peningkatan taraf mahkamah syariah dan hakimnya dapat dilihat dalam satu pindaan persekutuan, iaitu dengan menambah pasal 1-1A pasal 1-1A kepada perkara 121 perlembagaan. Dan yang tiga tuan, Okey. Dekat sini boleh tuan cerita berkenaan dengan peranan yang di-Pertuan Agong sendiri dalam memelihara agama Islam dalam persekutuan kita. Okey. Dalam perkara 3/5 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan walau apa pun jua, apa berlakulah. Pendapat tokoh menyatakan bahawa beliau tidak bersetuju dengan tafsiran tersebut. Beliau menegaskan lagi bahawa tafsiran Islam itu harus ditafsirkan secara meluas dan memenuhi konteks semasa. Beliau juga bersetuju bahawa Islam ini tidak hanya dijelaskan sebagai upacara dan adat istiadat rasmi sahaja. Islam ini merupakan satu panduan sistem hidup yang lengkap. Sebagaimana kita dapat fahami dan jelas disebut dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, tidak boleh diputar belitkan lagi bahawa kita di Malaysia ini adalah agama Islam. Tokoh berpendapat dan juga bersetuju bahawa penubuhan mahkamah syariah ini menunjukkan bahawa istimewaan bagi orang-orang Islam. Kita dapat lihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam diputuskan dan dibicarakan di mahkamah syariah. Tokoh berpendapat dan bersetuju mengatakan bahawa yang di-Pertuan Agong ini merupakan lambang kedaulatan Islam di dalam persekutuan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Seksyen 31 Akta 505 yang memperuntukkan Majlis Agama Islam membantu dan menasihati sendiri yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan agama Islam. Kesimpulannya, implikasi peruntukan Islam dalam perlembagaan persekutuan memberi kesan positif terhadap masyarakat Islam di dalam persekutuan. Kedudukan agama Islam dalam perlembagaan persekutuan cukup istimewa kerana hanya agama Islam sahaja yang disebut dalam perlembagaan persekutuan dan diangkat menjadi agama persekutuan. Malah hanya orang Islam sahaja yang mempunyai mahkamah agamanya. Diperuntukkan hanya ketua agama bagi agama Islam sahaja dan hanya undang-undang agama Islam sahaja yang boleh dijadikan undang-undang untuk dipakai terhadap orang-orang Islam, sedangkan undang-undang agama lain tidak disebut boleh dibuat untuk dipakai mana-mana penganut agama itu.